92 ini saya telah membina satu bahan bantu mengajar, dan bahan bantu mengajar ini dinamakan kalendar ABC, dan ini adalah contoh gambar bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan. Baiklah, seterusnya objektif bahan bantu mengajar ini adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria, yang menarik dan juga berkesan. Ini kerana bahan bantu mengajar ni adalah penting untuk bagi guru menyediakan kepada murid-murid supaya dapat meningkatkan fokus murid di dalam kelas, dan murid juga dapat menghindarkan daripada rasa bosan ketika belajar kerana melakukan aktiviti daripada bahan bantu mengajar yang kita sediakan. Dan yang kedua adalah untuk menarik minat murid-murid untuk belajar. Hal ini kerana apabila murid-murid melakukan aktiviti yang kita sediakan, ia lebih menarik minat murid-murid untuk belajar kerana ia bukan sahaja mendengar tetapi melakukan aktiviti tersebut. Okay, baiklah, seterusnya objektif ataupun tujuan aktiviti kalendar ABC ini dihasilkan kerana untuk membantu murid meningkatkan ingatan mereka mengenai setiap bentuk-bentuk huruf tersebut. Contohnya huruf A, huruf B, huruf C sampai huruf Z. Dan yang kedua adalah untuk membantu murid untuk mengenali semua huruf besar dan huruf kecil. Dan yang ketiga, tujuan kalendar ABC ini adalah supaya murid dapat membantu murid dalam proses membaca pada peringkat awal, iaitu peringkat pra-bacaan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu murid dalam proses pengamatan penglihatan dan juga pengamatan mata dan juga tangan. Baiklah, sekarang bagaimana kita nak menghasilkan kalendar ABC ini? Oleh itu, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kalendar ABC. Baiklah, bahan-bahan yang diperlukan untuk kita nak hasilkan kalendar ABC ini adalah kotak terpakai. Macam saya gunakan kotak terpakai daripada kotak air mineral. Dan yang kedua adalah kertas warna bersaiz A4. Saya gunakan kertas warna sebab saya nak menarik minat murid-murid supaya bahan yang dihasilkan tu nampak ceria dengan pelbagai warna. Dan yang ketiga adalah saya menggunakan gum craft dan juga gum stick. Gum craft ni untuk digunakan pada kotak, dan gum stick digunakan untuk menampal kertas. Bahan-bahan yang seterusnya adalah kad manila, ataupun anda semua juga boleh menggunakan A4 putih untuk membina kalendar ABC itu. Dan seterusnya adalah marker pen untuk kita menulis setiap huruf ABC itu, dan juga melukis gambar pada bahan tersebut. Bahan yang keenam adalah gunting dan juga pisau mesin. Baiklah, bahan yang terakhir yang digunakan untuk menghasilkan kalendar ABC ini adalah puzzle ABC seperti ini, ataupun anda semua boleh membina sendiri huruf-huruf ABC seperti ini. Okay, jadi dengan menghasilkan puzzle ABC ataupun huruf-huruf ABC seperti di kertas ini, murid-murid dapat memahami dengan lebih mudah dan dapat mengenal huruf kecil dan juga huruf besar, dan dapat meningkatkan daya ingatan mereka mengenai huruf-huruf ini. Baiklah, tadi saya sudah menerangkan apa bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kalendar ABC. Sekarang mari kita lihat langkah untuk membuat kalendar ABC. Sekarang saya akan menunjukkan satu demonstrasi video yang menunjukkan langkah untuk membina kalendar ABC ini. Mari kita saksikan. Seterusnya
Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh demonstrasi video mengenai cara menggunakan kalender ABC ini. Mari kita saksikan. Okey, baiklah, untuk aktiviti kali ini, cikgu akan mengajar anda tentang mengenal huruf kecil dan huruf besar. Okey, jadi aktivitinya, anda semua hendaklah memasukkan huruf kecil, tarik dan pilih huruf besar yang ada di sini. Contohnya huruf A dan seterusnya. Cikgu akan memanggil 2 orang pelajar untuk melakukan aktiviti ini. Sekarang saya akan menerangkan apakah kaitan antara bahan bantu mengajar ataupun BBM dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut apa kaitan antara BBM dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan itu, saya akan menerangkan dulu apa itu pendidikan. Baiklah, menurut Zaini Abdullah 2011, pendidikan merupakan proses pembelajaran yang berterusan dan usaha menerapkan ilmu serta nilai bagi membina warga negara yang cemerlang. Seterusnya, apa pula itu aspirasi? Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi ialah keinginan yang kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu. Seterusnya, maksud guru yang berjiwa pendidik ialah guru yang bukan sahaja mengajar mata pelajaran tetapi juga mengambil berat tentang perkembangan murid secara menyeluruh, memberi dorongan dan inspirasi serta membantu mereka berkembang sebagai individu yang mempunyai nilai moral, kemahiran dan kepribadian yang baik. Guru ini melihat pendidikan sebagai panggilan dan mempunyai komitmen yang kuat untuk membantu pelajar mencapai potensi maksimum mereka. Jadi, berbalik kepada topik kita iaitu apakah kaitan antara BBM dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan. Jadi yang pertama adalah mendukung haluan pendidikan. Haluan pendidikan ini merujuk pada arah atau fokus utama pendidikan yang diinginkan oleh suatu lembaga atau sistem pendidikan. Dan bahan bantu mengajar ni haruslah dapat mendukung haluan tersebut. Contohnya, jika haluan pendidikan suatu negara adalah untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi murid, maka BBM ni haruslah dirancang untuk mendorong pemikiran yang kritis dan kreatif. Dan yang kedua, bahan bantu mengajar ni berkait rapat dengan aspirasi dan matlamat pendidikan kerana ia boleh membentuk cara guru mengajar bahan, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dan mencapai matlamat dalam pendidikan. Seterusnya, implikasi kepada guru yang berjiwa pendidik pula ialah kepentingan memilih dan menggunakan bahan bantu mengajar yang relevan, menarik dan bersesuaian dengan keperluan murid serta matlamat pendidikan yang diingini. Guru berjiwa pendidik akan memilih, merancang dan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan aspirasi dan haluan pendidikan. Dan guru ni akan memastikan bahawa bahan bantu mengajar yang mereka gunakan dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang mendukung perkembangan komprehensif murid sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan selain itu, guru berjiwa pendidik juga akan terus mengembangkan dan menyempurnakan bahan bantu mengajar mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan dan keperluan murid. Oleh itu,
sebagai guru yang berjiwa pendidik, kita mestilah boleh memilih, mereka bentuk dan melaksanakan bahan bantu mengajar dengan baik bagi memudahkan proses pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Sekian, itu sahaja perkongsian saya dalam video tugasan ini, dan saya berharap agar perkongsian ini dapat memberi manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada anda semua. Dan maaf jika terdapat kekurangan dalam penerangan video saya ini. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.